Yes, selamat datang tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, ada satu artikel yang menarik perhatian saya. Ya, sebelum saya kongsikan artikel ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Dan tuan-tuan dan puan, subscribe sekarang dan jom kita tengok artikel yang menarik ini sekarang juga. Ya, artikel dari Syabrin Hussein. Kalau dengan PAS yang mengkafirkannya pun UMNO boleh bekerjasama, apa sangatlah dengan Pakatan Harapan? Wow, jom kita tengok. Meski rakaman audio bocor yang didakwa melibatkan Presiden PKR Anwar Ibrahim dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi masih lagi merupakan misteri dari segi kesahihannya, di sisi lain sebenarnya ramai yang berharap hubungan baik yang dizahirkan melalui perbualan mereka berdua itu akan menjadi kenyataan dalam politik untuk negara. Dalam erti kata lain, kebocoran audio itu telah melonjakkan harapan agar UMNO dan PKR akhirnya dapat membentuk suatu kerjasama. Kerjasama yang diharapkan itu tidak sahaja melibatkan UMNO dan PKR, tetapi juga merangkumi antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dengan kekuatan yang masing-masing miliki, kerjasama itu jika menjadi kenyataan, itulah sebetulnya yang terbaik untuk negara. Tetapi, bolehkah ia menjadi kenyataan? Jika diperhati, UMNO dan dengan Pakatan Harapan yang di dalamnya ada PKR, DAP dan Amanah hanya bermusuh dari segi politik semata-mata dan ia tidak lebih daripada itu. Yang kerap berlaku hanyalah berbalas cakap dan kenyataan berkaitan pelbagai isu yang kedua-dua pihak berbeza pendirian masing-masing. Kewujudan slogan No Anwar No DAP yang sering diratibkan oleh pemimpin tertentu dalam UMNO sejak akhir ini bukanlah gambaran wujudnya permusuhan yang terlalu teruk antara parti itu dengan Pakatan Harapan. Ia tidak lebih adalah manifestasi ketakutan golongan tertentu dalam UMNO terhadap kehilangan jawatan dan kedudukan sejak terbentuknya Kerajaan Perikatan Nasional, selain untuk melindungi Bersatu serta Mahyadin Mat Yassin yang pada hakikatnya sedang sesak nafas dalam melayani kehidupan berpolitik seterusnya. Di pihak PKR dan DAP, mereka tidak pula pernah ada slogan No UMNO No Zahid Hamidi, misalnya sehingga ia menjadi ketetapan parti sebagaimana dilakukan oleh UMNO. Tetapi, terbukti akhirnya Bersatu dan Mahyadin lebih merupakan ancaman yang ingin membunuh UMNO berbanding Anwar, PKR dan DAP yang dianggap musuh yang tidak boleh dijalin kerjasama itu. Dengan perkembangan politik semasa yang banyak berubah dan norma baru menjadi aturan kehidupan sekarang ini, sudah sampai masanya UMNO perlu membatalkan ketetapan No Anwar No DAP itu. Ketetapan itu sebenarnya mengongkong UMNO untuk kembali berkuasa serta dalam masa sama memberi kelebihan kepada Bersatu, Perikatan Nasional dan Mahyadin mencatur kekuatan kuasa dalam milikannya. Ini kerana sementara UMNO yang terperangkap dengan ketetapan No Anwar No DAP bersama dengan Bersatu membentuk Kerajaan Perikatan Nasional, namun untuk mengukuhkan partinya, tidak kira wakil rakyat PKR, DAP atau sesiapa saja yang sedia menjual diri, semuanya diborong oleh Bersatu. Sudahnya, Bersatu kini jadi parti rojak yang tidak saja berkumpul di dalamnya segala pengkhianat, malah macam-macam jenis manusia tak kira daripada mana asal usulnya ada bersama. Lagi pula, UMNO harus sedar kedudukannya Barisan Nasional yang diterajuinya semakin mengecil sekarang, di mana hanya tinggal 4 parti saja lagi di dalamnya. Itu pun MIC, salah satu komponennya sudah mula ternampak geli-geli mendekati Perikatan Nasional dan Mahyadin kebelakangan ini. Mendepani cabaran mendatang, UMNO tiada pilihan lain selain perlu bekerjasama dengan Pakatan Harapan, khususnya PKR dan DAP untuk kelangsungan masa depannya.
Kalau dengan PAS yang pernah mengkafirkannya pun UMNO boleh berbaik, bermesra dan kini merinduinya apabila parti Islam itu mula liar sejak main dua kolam dengan bersatu, apakah Pakatan Harapan, PKR dan DAP pernah berlaku buruk mengganggu dan mengancam akidat ahli-ahli UMNO? Dalam hidup orang Islam, tidakkah akidah merupakan tunjang kehidupan paling asas bagi kita semua? Maka, kalau dengan PAS yang pada dasarnya sudah begitu jauh terlajak dalam berpolitik sehingga ke peringkat mengkafirkan, yang bermakna telah menceroboh tunjang paling asas bagi orang UMNO sebagai sesama umat Islam, itu pun masih boleh diterima sebagai rakan kerjasama, mengapa tidak dengan Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Anwar? Apa yang Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Anwar pernah mengancam dan membahayakan UMNO selama ini? Pernahkah DAP mengkafirkan UMNO atau cuba mahu mencinakan orang Melayu UMNO? Lebih daripada itu, selain tidak bertembung kerusi pilihan raya dengan DAP dan dengan PKR pula hanya berlaga di kawasan tertentu yang pada asasnya boleh dirundingi secara baik, pilihan UMNO sebagai parti Melayu untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan juga menggambarkan mereka benar-benar berjiwa Malaysia. Ia akhirnya akan melahirkan kestabilan sejati untuk kepentingan rakyat dan negara seluruhnya. Artikel ini syaikhalisyafudin.com. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang untuk mengetahui lebih tentang politik semasa di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.